Hai semua, Dr. Mala sini. Hai. Selamat datang sekali lagi ke sesi FB Live Celoteh Dr. Mala. Hari ini saya live sekali lagi sebab saya nak membetulkan sedikit sebanyak fakta yang telah dikongsi oleh seorang lagi doktor dan ramai yang bertanya dengan saya tentang kesahihan apa yang dia sharekan. So hari ini it's all about debunking, it's all about mRNA, it's all about vaccine. So ramai orang tanya saya, ramai yang bertanya dengan saya tentang vaksin. So hari ni lepas habis tadi dah penuh-penuh lukis dah, I dah prepare untuk you all kita live sekali lagi vaksin mRNA. Nak cucuk ke tak nak? Saya ingat tak muka? Alright, kita tunggu sikit sebanyak orang masuk dan kita akan mulakan ya. Masuk. Hai Macarina Salad. Amboi lapar rasa. Hai Haziana. Hai Selva Lechmi Balakrishnan. Hai. Okey, masuk ya. Bagi yang dah kenal saya, hi again. Bagi yang baru first time bersama dengan saya Dr. Mala, seorang doktor pegawai perubatan di salah sebuah hospital swasta di Lembah Kelang. So tujuan saya live hari ini adalah sebab tentang vaksin mRNA Pfizer yang bakal dimulakan fasa pertama di penghujung bulan Februari, yang mana ia akan dimulakan dengan frontliner dahulu. Ya, so orang awam sebenarnya walaupun kamu agak risau, kamu agak takut, kamu tengah fikir nak ambil vaksin yang mana satu, actually korang boleh relax dulu. Korang boleh sabar, korang boleh chill out, korang boleh calm down, you know. Sebab walau apa pun vaksin ni first phase memang frontliner yang akan ambil dulu. Doktor yang akan ambil dulu, petugas kesihatan yang akan ambil dulu. Mungkin frontliner seperti bomba, polis dan sebagainya, mereka pun perlu ambil dulu. Tetapi ingatnya, even untuk petugas kesihatan, even untuk doktor, even untuk staff nurse, siapa-siapa pun ya, kami masih diberi borang kebenaran dan kami masih kena tanda tangan borang kebenaran tersebut. Ya, it is a consented thing. Bukannya mereka main cucuk je tau, sebab kami ni petugas kesihatan ya, mentang-mentang staf KKM mereka kambing hitamkan je. No such thing. Walaupun petugas kesihatan ya, kami masih perlu beri kebenaran untuk diberi suntikan vaksin itu. Ia masih merupakan sebuah pilihan ya, bukan paksaan. Vaksin masih merupakan sebuah pilihan. Okey, jadi mana-mana pihak yang cuba menakut-nakutkan masyarakat, yang cuba menakut-nakutkan orang awam, yang konon-kononnya ada golongan yang dikambing hitamkan, ada golongan yang dijadikan tikus makmal, ataupun ada golongan yang ada ura-ura, ada juga sesetengah profession yang cuba takutkan masyarakat dengan berkata bahawa kerajaan mungkin akan wajibkan vaksin ini. Jadi kalau kerajaan wajibkan, saya akan bela awak boleh cari siap-siap. So dia dah siap-siap angkat tangan, dah cari klien dah. Ya, jadi saya I strongly tell you, all of you all, tolonglah jangan buat kerja macam tu you are doing a very bad thing to the country. Alright, saya nak bercakap sedikit tentang vaksin mRNA Pfizer. Okey. Semua orang rasa teruja sebab perkataan mRNA tersebut agak baru, terlampau cepat, saya tak boleh nak percaya ya, tentang video Dr. Roland yang banyak followers dan rakan-rakan minta saya komen tu. Dia ada sebut bahawa dia perlukan lebih masa dan dia tak percaya dan sebagainya. Okey, saya nak bagi tahu saya Dr. Mala, saya nak bagi tahu, kalau kamu letak 10 vaksin depan saya pun, kamu letaklah Russian punya Sputnik, India punya Bharat, China punya Sinovac, Moderna dengan Pfizer, teknologi yang sama lah Moderna, Pfizer. Saya masih akan pilih vaksin mRNA Pfizer ataupun Moderna.
Saya ulang ya, kalau ada 10 vaksin depan saya sekarang ni pun, 10 vaksin untuk COVID-19 pun, saya masih akan memilih vaksin Pfizer mRNA. Sebab apa? Sebab mRNA teknologi ini adalah teknologi yang sangat cun, yang sangat diperlukan di dalam bidang kesihatan. Ia adalah teknologi yang akan, it's the way forward kita panggil ia adalah teknologi yang akan overtake kebanyakan pharmaceutical product. Ia adalah apa yang diimpi-impikan dan ia adalah sesuatu yang hari ni nampak pelik sangat, tapi esok lusa saya rasa hampir semua orang berebut nak menggunakan teknologi mRNA ni. Saya nak bercerita sedikit dengan korang tentang sejarah vaksin mRNA ni. Dia dikaji dan dibangunkan seawal 1990-an oleh saintis yang berbangsa Hungary, Dr. Katalin Krauko nama dia, perempuan lah. Jadi dia dah kaji dah benda ni, dia duduk tunjuk dekat bos dia, dia duduk tunjuk kat kawan-kawan dia, duduk tunjuk dekat orang lain, minta beasiswa sebab dia percaya mRNA itu adalah teknologi yang terbaik untuk membantu badan manusia mencipta protein terbaik. Sebenarnya waktu tu dia belum terfikir lagi untuk vaksin ya, tetapi dia fikir untuk banyak masalah lain seperti tak cukup enzim, tak cukup setengah-setengah protein dan sebagainya. Jadi seawal 1990 doktor wanita berbangsa Hungary ini dah mula. Tapi korang tahulah bila kita muda, kita bagi tahu dekat bos, bos saya dah jumpa ni bos, memang bagus bos, kita boleh buat bos. Mana bos nak pandang. Bila kita perempuan, kita bersemangat nak boleh kita buat projek ni, buat macam ni lagi bagus, buat macam ni lagi bagus. Lagilah orang pandang rendah. Faham tak? Dia kena berumur sikit, kena botak sikit, kena berjanggut sikit, kena ada uban-uban sikit, barulah orang nak percaya. Yang muda-muda buat hampa tak nak percaya. Kan dah buang 30 tahun. Jadi 1990 bila doktor tu kata mRNA is the next best technology, orang tak mau percaya. Tengok saya dah buat kerja rumah dah tadi, tahu tak? Saya dah tulis-tulis dah semua. Sekarang kertas tu hilang. Tak apalah, saya cakap kosong bilangan korang ni, kalau salah maafkanlah. So daripada 1990 tu Dr. Man Aris nak tag Roland, tag lah Roland KL Sky Clinic. Saya tak tahu dia punya personal Facebook, tapi saya rasa dia punya ni is the KL Sky Clinic lah Okay, so bercerita dengan vaksin mRNA. So 1990 doktor perempuan berbangsa Hungary ni dia dah mulakan sebenarnya yang Islam tu daripada Turki, betul. Nanti yang Turki tu akan datang sebab dia joint venture dalam company Moderna tu. Alright, so tak ada orang nak percayakan dia sampai tahun 2000 dia diturun pangkatkan dekat universiti dia sebab dia tak dapat beasiswa, dia tak dapat grant, dia tak ada orang nak support dia. Sampai dia diturunkan pangkat dan dia tunjukkan, lepas tu tahun 2005 macam tu dia tunjukkan teknologi tersebut kepada seorang lagi kawan dia, iaitu yang lelaki. Ya, so doktor lelaki tu ambil mendalah tu, dia tengok, dia kata mRNA tu messenger RNA, nanti saya cerita. Jadi dia tengok, benda ni bagus rupanya. Jadi mereka mula-mula kaji menggunakan stem cell. So dia ambil stem cell adult, dia ambil stem cell orang tua, jadi dia betulkan protein tu, dia suruh buat stem cell baby. Jadi dapat bila dia tengok dalam mikroskop lepas hampir setahun, dia tengok betul lah, dia dah boleh buat dah. Maksudnya mRNA ni memang boleh buat protein. Jadi sekitar tahun 2000-2005 tu mereka mula percaya pada teknologi tersebut dan mula cari company yang boleh percaya dekat diorang, boleh bagi beasiswa, boleh bagi peruntukan dan sebagainya. Dan benda ni berterusan sampailah satu ketika bila jumpa dekat, saya dah lupa dah nama dia siapa, jumpa dekat orang ni, dia kata ini adalah teknologi masa hadapan, dan dia kata jom doktor kita buka satu company. Itu yang terciptanya company Moderna. Dia menggunakan perkataan M messenger dan RNA, jadi dia keluar Moderna. Jadi seawal tahun 2000 sebenarnya kajian ini berlangsung dengan lebih rancak. Lebih banyak scientific conference yang membentangkan teknologi mRNA ini, dan sebab itulah hari ini apabila ada company yang kata mRNA is the next thing in vaccine production, kita boleh terima sebab
ini bukan benda baru untuk kami doktor-doktor. Kami dah baca benda ni, kami dah tengok dalam scientific conferences beberapa tahun kebelakangan. Kami nampak teknologi dia. So, ia bukan benda baru sebenarnya. Tapi kalau ada orang yang kata, oh saya perlukan masa, saya tak boleh percaya. Walaupun dia doktor, dia macam mana tau. Sebab dia dah lama sangat guna Nokia 3310 kan. Bila keluar iPhone 3, iPhone 4 tu dia memang tak percaya. Memang tak boleh guna iPhone ni, tak boleh. Nokia juga yang bagus. Jatuhlah daripada tingkat 12 pun tak pecah. Jadi Nokia yang bagus. Dia tak nak beli smartphone. Sebab dia kata telefon yang tak ada butang ni tak elok sebenarnya. Kena ada butang. Faham tak? Dia tak boleh terima teknologi baru. Bila orang cipta lampu, dia tak nak lampu. Dia kata, bahaya lampu ni. Kalau kena dekat mata nanti dia buta. Jadi dia guna juga penunu tu. Faham tak? Dia tak boleh terima teknologi baru. Sebab dia tak baca, dia tak absorb benda tu. Dia rasa, peliknya. Mana boleh masak guna non-stick pan. Nanti melekat dalam perut nanti. Tak boleh. Kena guna kuali juga. Tak boleh guna non-stick pan kita, tak nak beli. Lepas tu dah lama-lama kan, sibuk dah nak ketuk pintu kita. Jiran tu nak pinjam pula non-stick kita. Saya tak nak bagi. Faham tak? Orang yang tak boleh terima teknologi baru ni, kita memang tak payah borak lah dengan dia. Hang tak payah guna. Dia saya guna dulu. Nanti kan hang waktu iPhone 3 tak nak beli, iPhone 4 tak nak beli, iPhone 5 tak nak beli. Sekarang dah keluar 11, 12, barulah hang sibuk beratur nak beli. Baru nak percaya. Saya dah bosan dah guna iPhone. Saya tak nak guna iPhone dah. Faham tak? Teknologi yang baru memang akan orang kata memang akan dipandang sebegitu, dipandang serong, tidak boleh dipercayai. Ya, tetapi saya nak komen, Dr. Roland dia kata dia nak guna, dia paling percaya Sputnik vaksin daripada Russia. Ya, dia paling percaya. Saya pelik lah sebab Sputnik Russian punya vaksin ni memang dia dah keluarkan, memang dia dah go through. Masalahnya dia tak nak bagi kepada peer review journal sebelum ni. Dia tak nak bagi. Baru 6 hari yang lepas ke seminggu ke 7 hari yang lepas baru dia publish dekat Lancet Journal mengatakan ada 92% efficiency. Tapi sebelum ni depa tak mau orang kata tak mau publish. Jadi dia macam mana tahu tak bagi untuk peer review journal ni. Dia dah buat kari ayam. Dia dah masak dah letak daun kari, dia dah letak rempah ala gapas, dia campur lagi dengan babas. Lepas tu dia kata kari dia ni sedap. Dia suruh hang tengok daripada jauh, dia kata bau dia sedap. Tapi hang nak rasa dia tak bagi. Hang nak makan dia tak bagi. Faham tak? Dia tak bagi peer review journal. Tak bagi peer review journal tu maksudnya dia syok sendiri. Dia dah masak, dia dah buat, dia kata sedap, dia kata aku dah makan sedap. Aku tak diarrhea. Kalau kau nak kau beli daripada aku. Aku tak nak tunjukkan kau. Lepas tu dia bagi dekat budak-budak. Dia kata sedap. Suruh bagi kat mak saya yang raja segala raja dalam kari, dia tak nak bagi. Suruh bagi kat mak hang yang raja segala raja dalam kari, dia tak nak bagi. Nozat, jangan main Telegram, saya lupa nak mute notification. Okay, so faham tak? Jadi saya tak boleh percaya Russian vaksin lagi sebab mereka tak bagi peer review journal. Jadi baru 6 hingga 7 hari mereka bagi peer review journal dan Lancet cakap 92% efficiency rate. Ya, dia menggunakan sel adenovirus yang diambil daripada chimpanzee dan dia dua doses tu different. Yang first tu adenovirus 26 and second tu adenovirus 5. Ya, dan saya secara peribadinya tu saya kata kalau hang bagi 10 pun vaksin depan saya ambil mRNA Pfizer juga. Pasal apa? Sebab yang mRNA Pfizer ni dia try dekat UK dan juga US, ya. Jadi bila walaupun benda tu di Amerika, dia dengan orang putih ni, kita kena ingat Amerika ni dia multi ethnicity punya center dekat situ. Walaupun dia American, dia berbangsa India. Walaupun dia American, dia berbangsa berbangsa Asia. Walaupun American, dia Chinese American. So multi ethnicity di situ. Jadi saya Dr. Mala secara peribadi, saya rasa daripada 30-40 ribu orang yang try dekat US tu,
mestilah ada lah at least 5-10 orang yang warna kulit sama dengan saya, yang India juga, yang Malaysian juga, yang Asia juga. Jadi saya rasa okey lah, orang saya dah rasa. Yang dekat Russia tu saya rasa lebih kepada dia je, bangsa Russia sahaja di situ. Ya, jadi saya rasa macam apa kata hampa buat dekat negara-negara lain dulu, buat late clinical late phase 3 clinical trial. Cuba try dekat negara yang agak berbeza. Jadi hampa tunjuklah kat kita orang yang dengan orang lain pun okey juga. Dah lah hampa tak buat peer review journal, hampa tak buat dekat negara orang lain. Jadi macam susahlah saya nak percaya. Hang buat rendang dekat UK, lepas tu kata tak crispy, macam mana saya nak makan? Tak, bagi yang saya tengok betul-betul baru saya boleh percaya. Macam tu. Jadi saya korang boleh scroll dekat wall saya, beberapa sesi live yang sebelum ni pun saya dah jawab, beberapa komen, beberapa status Facebook sebelum ni pun saya dah jawab. Jika diberi peluang, saya masih akan memilih mRNA Pfizer vaksin, dan thank God, saya rasa Tuhan pun makbulkan doa saya. Memang mRNA vaksin yang dibawa masuk ke Malaysia pertama-tamanya. Ya, jadi saya rasa sangat untung sebenarnya. Kalau kamu nak faham kenapa ya, mRNA vaksin menggunakan teknologi yang mana ia tidak menggunakan virus hidup di dalam badan kita. Jadi saya rasa dengan lebih banyak wujudnya anti-vaksin di dunia, dan kita orang kata lebih risau dengan vaksin ni, kita lebih cakna tentang kesihatan. Pada pendapat saya, the way we move forward ya, kita maju ke hadapan adalah dengan lebih menambah baik apa yang kita ada hari ini ya. Produk kita tambah baik. Jadi daripada vaksin yang sangat tradisional dulu daripada BCG, MMR, DTaP, lepas tu keluar Hexasin dan sebagainya, hari ini apabila keluar mRNA teknologi vaksin, saya rasa that is the new thing. Macam mana saya excited tengok smartphone bila dia mula-mula keluar dulu. Saya tengok, okey, dia bawa internet di dalam tangan kita. So that is the new thing, benda yang semua orang perlukan internet di mana-mana. Jadi keluarlah smartphone. Walaupun waktu tu mak kita tak suka, ayah kita tak suka, nenek tak reti nak pakai, tak ada butang, tetapi kita tahu satu hari nanti semua orang akan gunakan smartphone juga. Sama dengan mRNA, walaupun sekarang nampak sangat pelik perkataan itu. Saya percaya orang yang tak percayakan mRNA ini pun satu hari nanti dia akan berbicara tentang mRNA juga. Cuma dia berfikiran kolot sedikit, dia masih tak faham. Itu saja masalah dia ya. Jadi bercerita tentang mRNA ni, soalan yang paling kerap ditanya adalah betul tak dia boleh masuk dalam DNA manusia dan boleh mengubah genetik manusia dan sebagainya. Saya boleh jawab soalan ni dalam dua perspektif. Satu dalam perspektif keagamaan. Saya tak rasa ada apa-apa di dalam dunia ini yang boleh mengubah genetik manusia yang asalnya. Yang boleh diubah adalah apabila genetik itu cacat. Kita nak kembali kepada normal, itu yang dicuba tapi masih tidak boleh. Pelbagai penyakit genetik dalam dunia masih tak boleh nak betulkan. Tetapi genetik manusia Homo sapiens yang dibuat oleh Tuhan ya, that complex DNA punya human genetic, saya tak rasa ada manusia ataupun ada apa-apa teknologi dalam dunia ini boleh mengubah. Kalau kamu nak ubah pun, kamu kena pergi estetik, betulkan hidung, kamu kena buat dari luar. Kamu tak boleh masuk dalam dan tukar, no. mRNA itu bukan hasil pecahan daripada DNA juga, no, bukan ya. Bagi saya cerita. Okey, saya dah cuba tengok dah tadi sebelum live, dia macam silau-silau sikit tau. Hampa try lah tengok Ini DNA. Ini bagaimana genetik manusia nampak. Kita panggil dua lapisan. Kalau pakai tocang tu dua tocang. Dia dua urat. Okey, DNA ini manusia punya. Okey, coronavirus, dia virus tau, dia kecil, dia tak berapa nanopartikel tak. Coronavirus punya hak ni, satu sahaja. RNA virus, dan bentuk dia macam gini. Ni nama dia spike protein, nampak tak? Dia bola sepak tapi dia ada tanduk. Dia bukan durian juga, dia tanduk-tanduk gitu. Nampak tak? Terbaliklah hampa tengok saya punya ni bukan iPhone, dia tak boleh flip. Jadinya ini adalah
RNA. Dan RNA tu, jadi tolong ingat manusia DNA. Coronavirus COVID ni RNA. Tak boleh kahwin, tak masuk. RNA ni tak boleh masuk dalam DNA, DNA ni tak boleh masuk dalam RNA. There's no such thing. Jangan tanya soalan macam tu. Kalau kita makan ikan, kita tak boleh makan ikan. Kalau saya ambil chicken stock tu pun saya cocok dekat kamu, kamu tak akan jadi ayam. Takkan berlaku benda-benda begitu. Kalau saya ambil air garam, saya cucuk masuk dalam badan kamu pun, kamu tak jadi garam. Sebab manusia is manusia. Okay, so benda yang cocok kamu tak akan berubah menjadi benda tu. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, saya nak bercerita tentang apa itu mRNA. Kita kena fahami dalam badan kita ada berbilion-bilion mRNA. Apa itu mRNA? Okay, sorry kalau yang tak nampak tu, ini sel. Ini sel dalam badan kita. Contohnya sel dekat tekak, sel dekat mata, sel dekat tangan, sel lah, apa-apa sel badan kita ni ada beribu-ribu sel. Jadi setiap sel dia ada, kita panggil dinding dia. Saya buat simple je tau. Ni jangan jawab dalam exam macam ni confirm fail. Ini nukleus. Dekat dalam nukleus ni ada DNA. Ada yang saya tunjuk 2 urat tadi. Okey. Dekat luar ada ribosom. Okey, ingat 2 ni je. Yang lain-lain tak payah ingat. Kita tak nak exam. Nukleus, ribosom. Dalam nukleus ada DNA. Jadinya DNA ni dalam badan kita memberikan information untuk badan mencipta segala protein dalam tubuh kita. Contohnya nak buat sel kulit, kita kena tahu warna kulit apa. Nak buat sel rambut, kita kena tahu warna rambut apa. Nak bina air mata, semualah, semua benda dia kena datang daripada DNA. DNA kena bagi information. Tapi DNA ni dia simpan je tau. Dia macam CPU. Okay. So, ribosom ini adalah penjana. Dia menjana protein di dalam badan kita. Semua protein di dalam badan kita dijana oleh ribosom. Jadi mRNA, M bermaksud messenger. Facebook Messenger hampa tu. Ya, M bermaksud messenger. So, messenger RNA ini membawa information daripada HQ, daripada DNA ni kepada ribosom untuk membina sel-sel yang diperlukan. Faham tak? Jadinya macam mana tau? Contohnya ada surat dekat HQ. Jadi, semua surat HQ ni simpan. Tetapi pemprosesan daripada surat tu ribosom yang kena buat. Jadi, mRNA ni siapa? Postman. Dia bawa surat daripada HQ ni, dia keluar, dia pergi bagi dekat ribosom, zrup, dia hilang. mRNA ini adalah satu bubble. Bubble yang sangat tak stable. Lepas bagi je information, puk, dia pecah, dia hilang. Dia sangat tak stable. mRNA yang asli yang di dalam badan kita. Jadi, proses ini yang diaplikasikan di dalam pembikinan vaksin ini. Faham ya? Bukannya DNA, bukannya pencetak ini. Ada orang kata mRNA itu pencetak. Memang saya piat telinga dia. Dia bukan pencetak, dia postman je. Dia bawa information tu, dia pergi bagi kat sini, puk, dia pecah. Dia bawa information, dia pergi bagi tu, puk, pecah. Dan mRNA ni, tang saya tengah berborak dengan korang ni, ada berlambat-lambat dalam badan kita. Dan dia continuously tengah buat kerja. Faham tak? Jadi, dan mRNA ni dia one way. Dia tak boleh ulang alik. Pergi kat sini ambil balik, pulang balik, ambil balik, pulang balik. Tak boleh. Dia tak boleh underwork, overpaid. Tak boleh. Terbalik. Dia tak boleh overwork, underpaid. Tak boleh. Dia buat satu kerja je. Dia pergi, siap. Hantar, hilang. Hantar, hilang. Jadi akan ada yang baru yang tercipta all the time. Dia hanya memberi informasi apa protein yang perlu dijana oleh ribosom tersebut. Okey, jadi kita tengok ini yang kita aplikasikan di dalam pembikinan vaksin Pfizer ataupun Moderna yang kita sebut mRNA vaksin. Apa dia buat? Mai nak tunjuk. Mai nak tunjuk sikit. Sekejap kena lipat sikit kertas ni kan hampa tak nampak kan. Okey, ini sel Okey, apa berlaku ada ribosom. Jadi mRNA ni dia bawa. Dia pergi bagi kat ribosom ni. Dia bagi tahu dekat ribosom apa protein yang dia kena buat. Ya, apa protein yang ribosom tu kena jana. Jadi dia bukannya bagi tahu macam, dia bukannya bagi protein tu tahu, dia bagi tahu coding dia. Dia bagi tahu dia punya urutan sequence dia.
Okey, so dalam kes COVID ni, kalau hampa tengok dia punya virus COVID ni kan ada bintang-bintang, ada tanduk ni kan. Jadi mRNA ni dia bawa information tentang tanduk ini sahaja. Dia bawa information tu, dia bagi tahu kat ribosom, tolong buat protein seakan-akan tanduk ini. Jadi ribosom pun baca dan dia akan buat tanduk tersebut. Jadi anti-vaksin ini adalah vaksin terbaik untuk korang, sebab korang kan tak suka prinsip yang mengatakan bahawa masukkan vaksin di dalam badan. No. Dalam teknologi ini tiada vaksin yang anti-vaksin kan tak suka prinsip masukkan virus di dalam badan. Jadi di dalam teknologi mRNA ini tak ada istilah masukkan virus di dalam badan. Kita hanya memberi information tentang sequence protein tersebut dan badan menghasilkan spike protein itu sahaja. Bila badan kita, sel darah putih kita nampak ada benda baru lah pula. Apa benda ni? Bila dia tengok ada benda baru, jom attack dia. Macam gitu. Dia pun attack lah spike protein tu, dia dah kenal dah. Pupu dia makan. Jadi bila kalau ada virus COVID yang betul-betul datang, dia nampak je spike protein tu, dia akan attack. Dia akan pupuk sebab dia dah belajar tembak dah sebelum ni. Jadi prinsip mRNA vaksin diberi kepada kita, ribosom menghasilkan spike protein tersebut dan badan kita mengenali spike protein dan juga menghentam dan hentam spike protein tu dan menghasilkan antibody macam kita belajar menembak. Tembak. Awak belajar tembak betul-betul. Bila awak jumpa orang yang betul, awak boleh tembak. Sama lah Jadi awak belajar tembak. Jadi dah tembak. Senang. Itu dia punya dia. So, last but not least, saya nak sebut mRNA vaksin Pfizer. Apa ada dalam satu botol ini? Sebenarnya dalam grup Facebook COVID-19 Malaysian Stories, kami dah share. Kamu boleh join group tersebut, COVID-19 Malaysian Stories, ada dekat wall saya ada share. Sangat bermanfaat, banyak information yang saya share di situ, tapi itu adalah group private. Sebarang cerita tidak boleh dibawa keluar daripada group tersebut. Saya nak bercerita tentang mRNA. Okey, botol ni, apa benda yang ada dalam botol ni? Satu, of course lah mRNA ni dia satu benang je macam ni. Kalau hang manusia, hang dua benang. Kalau hang bukan manusia, dia jadi satu benang macam ni. Jadi kalau orang tanya, mRNA itu boleh tukar genetik dia ke? Korang jawab kat dia, saya manusia lah. Saya ada dua ikat. Benda tu ada satu je ikat, tak sama. Hang cakap macam tu kat dia. Okay, so dia ada mRNA ini yang pertama. Okay, lepas tu ini bubble ni korang boleh nampak dalam botol vaksin ni dia ada bubble. Bubble ni adalah lipid. Ada 4 jenis lipid panjang-panjang nama dia lah, PEG lah apa benda lah, tapi ada 4 jenis lipid untuk menyimpan betul-betul mRNA ni, tak nak bagi dia hilang. Sebab macam saya cakap tadi, mRNA ni dia sangat unstable. Dia sikit-sikit dia hilang. Jadi untuk menyimpan mRNA itu dalam keadaan yang selamat, kita perlukan bubble lemak ini. Lepas tu letak garam sikit. Garam ni wajib lah Buat apa pun kena letak garam. Kalau tak garam nanti kita tak sedap tawar kan Jadi dia letaklah garam sikit. Sebenarnya garam ini adalah untuk menjaga pH di dalam vaksin ni Lepas tu gula. Kalau letak garam jangan lupa letak gula Kalau buat sambal pun hang dah letak garam, tak gula sikit baru sedap. Kalau tak letak gula nanti mak saya marah Jadi kena letak gula. Gula ni adalah dalam bentuk sucrose. Sebab apa? Sebab bila pH benda ni perlu disimpan di dalam temperature yang sangat-sangat rendah, negatif 70 degree. Jadi mereka takut yang bubble ni menjadi terlampau sticky, not too sticky. Dia takut dia macam dia melekat-lekat macam gitulah Jadi dia letak gula sikit nak bagi sedap, betul tak? Jadi garam dengan gula ni benda standard lah Jadi sekali lagi tak ada modal untuk anti vaksin sebab tak ada aluminium, tak ada apa benda lah, semua benda yang mereka takut dengan vaksin-vaksin lain sebelum ni formaldehyde, FAD, alkohol, apa semua belah, sel janin, sel alif bayar, semua tak ada. Benda-benda yang dia orang takut sebelum ni semua tak ada dalam vaksin ini. Yang ada sebuah botol mRNA iaitu protein dipegang oleh lipid dan juga letak garam sikit, gula sikit, siap paket. Simpan dalam negatif 70 degree, boleh vaksin.
Hai Indra. So apa tahap keberkesanan lepas dos pertama plus minus 80%. Lepas dos kedua plus minus 90% plus. Alright, so patut tak vaksin? Patut. Apa yang perlu dirisaukan? Okey, kepada orang yang pernah ada severe allergic reaction sebelum ini, sehingga tahap anaphylactic iaitu sesak nafas, sampai rongga pernafasan bengkak dan sebagainya, mereka juga dikatakan dapat severe allergic reaction selepas vaksin COVID-19. Setakatnya saya baca somewhere between January, lebih kurang 22 orang yang dapat severe allergic reaction, tetapi semua diberi rawatan, intensive care dan sebagainya. Tiada kehilangan nyawa yang dilaporkan selepas anaphylactic reaction. Allergic reaction dalam 80 lebih sampai 100 yang mild, bengkak-bengkak, keluar ruam-ruam and everything, bagi epinephrine sikit, bagi ubat sikit, settle. So saya nak bercerita tentang muka sengit. So Dr. Roland ada bagi tahu dalam video live dia yang di dalam insert dalam dokumen daripada NPRA, National Pharmaceutical Regulatory Agency, iaitu badan berautoriti di Malaysia yang meluluskan vaksin ini. Dia pun tunjuklah borang itu sendiri sebenarnya mengatakan bahawa 1 dalam 10,000 orang yang divaksin boleh dapat facial dropping, iaitu mata dia jatuh, mulut dia jatuh, muka dia jadi sengit sebelah, ya. Jadi dia kata, boleh dapat. Orang-orang yang komen-komen tu pun semua kata, boleh dapat. Hampa pun pergi ambil betul-betul dekat bahagian yang dia buat muka macam gitu tu, hantar dekat saya. Betul ke doktor, muka boleh sengit? Saya nak cakapkan korang kita orang jadi doktor ni, kita orang kena pandai analisis. Kita orang tak boleh dengar je orang cakap takut. Dengar je orang cakap takut. Tak boleh. Kami kena ada analytical skill. So kalau hampa tengok Bell's palsy ni ataupun facial nerve palsy, normal epidemiologi dalam situasi yang biasa pun, dalam populasi yang tidak divaksin, kalau hampa pergi tengok dekat Wikipedia pun normal, kalau hampa pergi tengok dekat CDC website pun, normal occurrence adalah 1 dalam 10,000 orang boleh dapat Bell's palsy. Sebab apa? Tanpa sebab. Kita tak tahu. Temporary injury, temporary benda tu. Saya doktor kecemasan. Jadi saya agak selalu jumpa patient yang facial dropping ni. Of course bila muka tiba-tiba sengit, patient terus akan datang jabatan kecemasan lah, sebab mesti dia takut stroke. Ya, tetapi selepas beberapa pemeriksaan, selepas beberapa test, saya boleh pastikan ini Bell's palsy sebenarnya encik. Alright, dan 1 dalam 10,000 walaupun tidak divaksin boleh dapat Bell's palsy. Dan itu juga yang diberitahu oleh dokumen NPRA dan juga vaksin insert mRNA ini sendiri. Mereka tidak, dia tak hide, dia tak tukar data. Dia kata sama, ini juga mengambil lebih kurang 1 dalam 10,000 orang boleh dapat Bell's palsy. Tetapi di sini saya nak tanya, saya sebagai doktor kecemasan, ini tahun ke-11 saya bertugas, paling banyak orang yang saya pernah jumpa dapat Bell's palsy adalah orang yang go through aesthetic treatment. Korang tanya Dr. Roland, dia doktor estetik kan? Botox injection boleh dapat Bell's palsy tak? Apa percentage dia? Adakah sebab Botox injection ada komplikasi Bell's palsy dan menyebabkan kita doktor-doktor estetik terus berhenti memberi injection Botox? Cuba tanya. So kita tak boleh, kita jangan bagi tahu sesuatu tanpa telus. Ya, normal occurrence of facial dropping or Bell's palsy is about 1 in 10,000, about that. And the vaccinated, they said
approximately more than 1 in 10,000. That's approximately the same. Kalau orang lepas vaksin, 3 hari lepas vaksin, dia gatal, kita tanya ada ambil vaksin ke? Ya, ada. Kalau orang lepas botox, seminggu lepas botox, ataupun 3 hari lepas botox, tiba-tiba muka dia drop, kita tanya ada ambil apa-apa injection tak? Ada ambil apa-apa botox tak? Terus dia kata tak ada, tak ada, tak ada, tak ada. Terus dia kata tak ada. Jadi macam mana kita nak dapatkan data dengan telus? Vaksin je semua orang, terus bagi tahu. Tapi benda lain tak mau bagi tahu. Prosedur-prosedur seperti micro needling, laser treatment, prosedur-prosedur sebegitu, aesthetic treatment of chin lifting, ada tak? Boleh tak menyebabkan facial nerve palsy? Saya tanya doktor di luar sana, doktor yang terang-terang menyimpan mempunyai klinik estetik di kayangan. Jawab, takkanlah vaksin je, cucuk dekat tangan tiba-tiba boleh dapat kat sini. Okeylah. Habis tu kalau cucuk dekat muka sendiri macam mana? Betul doktor, saya selalu rawat pesakit Bell's palsy untuk facial exercise. Betul. Setuju Dr. Mala daripada Dr. Man Aris. Aesthetic treatment side effect, agree with you. Kan dah lama orang setuju dengan saya. Jadi kami sebagai doktor, kami kena menganalisis setiap data. Memanglah NPRA tu dah bagi. Tapi kenapa kamu percaya dekat saya? Sebab saya yang boleh baca, analyse dan bagi tahu. Macam kita kata lymph node swelling. Lebih kurang 1 in 1,000 orang yang vaccinated dapat lymph node swelling. Now that's normal. Lebih kurang 1 hingga, sebab sekarang ni bukan 1 dalam 1,000. Saya rasa 100 dalam 1,000 orang cukup ketiak, buat laser hair removal for armpit, macam-macam, buat tattoo, macam-macam. Jadi lymph node swelling, that's fine. Memang dapat, vaksin pun dapat, tak vaksin pun dapat, boleh rawat, bukanlah seteruk COVID, tak payah kuarantin, boleh pergi dating, boleh pergi movie. So for me that's okay. Tak ada masalah, saya lagi tak nak korang dapat COVID. So dah je ada mulut-mulut tu cakap, saya sanggup dapat COVID daripada ambil vaksin. Habis tu kau dapat COVID, aku tak boleh nak tengok movie. Kau dapat COVID, aku tak boleh nak beraya. Kau dapat COVID, aku tak boleh balik kampung. Kau tahu tak? Benda tu bukan pasal kau je, pasal aku sekali. Doktor nak tanya husband doktor juga ke? Bukan. Okay. So, insomnia. Ada yang digembar-gemburkan, ambil vaksin je tak dapat tidur. 1 dalam 1,000 orang tak dapat tidur. Ya? Tak dapat tidur ni saya rasa sejak PKP bulan Mac tahun lepas, hari tu dah PKP ni memang insomnia ni memang dah jadi macam pandemik juga. Semua orang tak tidur malam. Tidur kerja siang saya boleh relax lagi, kerja malam yang saya lagi busy tak dapat tidur. Sebab apa? Semua orang tengok Netflix. Semua orang main game kat telefon. Anak pun malam-malam belajar lah apa benda lah ya. So a lot of gadget addictions. Current people memang a lot of insomnia problem. So macam mana kita nak bezakan orang ni memang sebelum vaksin dah ada insomnia ke ataupun selepas vaksin? Orang ni memang insomnia sebab dia ambil vaksin ke ataupun dia putus cinta lepas ambil vaksin tu, kita pun tak tahu. Ya, jadi lebih kurang. Tapi benda-benda ni seperti alergi, lymph node bengkak, kemerahan di bahu, insomnia, semua ni boleh dirawat sebenarnya. Bell's palsy ideally boleh dirawat ya. Dulu bila saya awal bertugas selalu macam saya rasakan macam agak susah untuk sembuh ya. Tetapi sekarang saya dapat pasien yang muda, start ubat awal, hantar fisio awal. Kadang-kadang kalau ada kemampuan saya suruh beli mesin fisio tu sendiri dan buat di rumah, buat facial exercise. Quite good outcome actually. So boleh dirawat? Boleh. Perlu kuarantin kalau dapat Bell's palsy? Tak perlu. Boleh tak saya jangkitkan Bell's palsy dekat mak saya yang dah berumur? Tak boleh. Kalau saya dapat Bell's palsy, saya boleh beraya ke tak? Saya boleh beraya. Korang fikir macam tu. Jadi tolong weigh risk and benefit. Alright? Akhir sekali saya nak cakap je lah, sebab tadi saya dah tulis, korang saya dah hilangkan kertas tu pula. Sekarang terpaksa lah saya fikir balik apa saya nak cakap tadi. So anyway, saya nak ulang. Walaupun anda letak 10 vaksin depan mata saya Dr. Mala masih akan pilih vaksin mRNA. Saya mengharapkan mRNA akan menjadi revolusi perubatan akan datang. Saya mengharapkan mRNA akan digunakan dalam pelbagai rawatan. Saya bukan mengharapkan, saya jangka teknologi mRNA akan digunakan dalam pelbagai rawatan perubatan. Kita boleh saya harap satu hari kita boleh berhenti bagi ubat sebagai bantuan kepada tubuh seseorang itu. Tetapi kalau kita bagi dalam bentuk mRNA, kita sebenarnya trigger badan dia untuk bina protein yang dia perlukan sendiri.
supaya dia bila. Jadi cara kita merawat pesakit tu akan berubah, dan saya rasa dengan itu kualiti hidup seseorang itu sendiri akan berubah. So kalau korang percaya smartphone, korang boleh percaya mRNA. Kalau korang masih guna Nokia 3310, jangan ambil mRNA. Itu saja saya cakap. Kalau korang pernah guna non-stick pan, dan korang boleh percaya mRNA. Kalau korang pernah guna microwave, ada guna air fryer, korang boleh percaya mRNA. Sebab benda ni benda baru. Makcik, pakcik, tok, nenek memang susah nak percaya. Tapi saya pelik benda ni. Makcik, pakcik ramai mesej kat doktor malam. Terima kasih doktor. Acik baru faham lepas doktor terangkan. Senang je mereka nak faham. Tapi yang muda-muda ni lagi susah. Ketegak dia memang. Aduh, tak kerti nak cakap. Jadi, sekali lagi saya nak cakap. Saya tak percaya Russian vaccine sebab awal-awal tu dia tak bagi peer review journal. Dia masak kari ayam, dia syok sendiri, dia kata sedap. Tapi dia tak nak bagi orang lain rasa, dia tak nak bagi orang lain tengok. Baru dalam seminggu yang lepas, dia publish dalam Lancet Journal, dia kata 92% efficiency. Okey lah, hang baru publish seminggu yang lepas. Sabarlah, kita orang nak tengok pula, kita orang nak baca pula. Register lah dekat NPRA. Barulah kami boleh terima. Tak bolehlah daripada jauh tu hampa cakap ya. Biarlah saya jawab 1-2 soalan. Doktor nak tanya, kawan saya kena home quarantine, lepas tu bekas makanan dia kalau kena ILU kena buang macam mana ya? Ini dah banyak dah saya bebel ni, boleh masuk dalam grup yang saya sebut tadi untuk tengok ya. Doktor nak tanya, kalau darah ada hepatitis B, ada masalah tak ambil vaksin? Okey, saya lupa nak bagi tahu benda-benda ni ya. Okey. Doktor, saya ada SLE, boleh tak saya ambil vaksin COVID? Doktor, saya ada HIV, boleh tak saya ambil vaksin COVID? Doktor, saya ada hepatitis B, asma dan sebagainya. Okey, saya tak dapat menjawab soalan anda di alam maya. Saya tak boleh nak jawab online. Kepada sesiapa yang ada comorbids, kami sebagai doktor perlu assess kamu secara terus-menerus. Saya kena nilai kamu. Macam mana keadaan kesihatan kamu menyeluruh sekarang, apa ubat-ubat yang kamu ambil sekarang, apa tahap kesihatan kamu, apa risiko kamu dan sebagainya. Kalau pesakit HIV contohnya, saya kena tahu CD count kamu. Kalau pesakit SLE, saya nak tahu SLE jenis apa, adakah berapa bacaan darah kamu, platelet rendah tak, total white rendah tak dan sebagainya. Jadi ada banyak persoalan di sini. Pesakit asma generally sepatutnya tak ada apa-apa masalah. Pesakit asma boleh ambil. Tetapi yang lain-lain tu ya, autoimmune dan sebagainya, kita kena tengok. Pesakit kanser pun sama. Ada yang mesej saya kata, doktor saya dah sembuh daripada kanser. Boleh tak saya ambil vaksin COVID-19? Jadi susah saya nak jawab. Saya nak tahu kamu dah habis kemo ke, belum kemo ke, apa blood test kamu selepas itu, berapa lama selepas kamu ambil, berapa lama selepas kamu habis kemo dan sebagainya. Jadi kamu perlu berurus dengan doktor kamu sendiri. Jangan tanya di social media, jangan tanya di mana-mana. Kamu akan berjumpa dengan doktor kamu dan kamu akan dinasihatkan secara individu. Sebab setiap pesakit adalah lain sebenarnya. Menjadi tanggungjawab saya untuk menjawab kepada kamu sahaja, bukan kepada 1,100 orang macam sekarang ni. Okey? Ada soalan? Ibu menyusu boleh ambil atau tidak? Okey. Vaksin itu memberi disclaimer. Tidak sesuai untuk wanita mengandung dan tidak sesuai untuk ibu menyusu. Tetapi saya sebagai seorang doktor, bila saya faham dia punya mekanisme, saya faham dia punya patofisiologi, saya rasa sebenarnya dia selamat sahaja untuk wanita mengandung dan juga wanita menyusu. Kamu ada dua pilihan. Sama ada kamu percaya 101%, kamu percaya untuk kamu percaya untuk anak kamu dan kamu nak ambil, ataupun kamu sabar dulu, make sure orang di sekeliling kamu ambil supaya kamu dapat herd immunity. Jadi kamu boleh tangguhkan dulu sampai kamu habis menyusu. Tapi saya pun waktu saya menyusu dulu, orang kata jangan makan nangka, jangan makan macam-macam lah. Dia orang kata saya makan je, saya bedal je. Dan setengah-setengah ubat yang dikatakan agak tidak sesuai ketika menyusu sebenarnya, saya ambil sahaja. Sebab bila anak dah lebih daripada 6 bulan, anak kita sebenarnya tak banyak sangat pun minum susu badan. Dia dah mula makan, dia dah mula, lepas 6 bulan, 8 bulan tu lagi banyak dia makan. Jadi susu tu makin kurang. Jadi saya sebenarnya rasa sesuai sahaja. Tetapi saya tak boleh nak bagi blanketly saying boleh. Itu semua bergantung kepada kamu punya kepercayaan terhadap sesuatu rawatan tu. Alright?
harap ibu menyusu boleh suntik vaksin. Anak-anak kecil juga akan dapat vaksin. Tak sanggup anak sakit. Kalau saya jadi ibu yang masih menyusu, saya akan ambil vaksin sebab saya tahu baby saya tu tak boleh nak ambil. So I'd rather take it. Macam tu Okey. Tak ada soalan so far. Bukan ke vaksin macam ni yang anti-vaksin harapkan, tak ada berharap. Betul. Saya rasa mRNA ini sebenarnya vaksin yang sangat sesuai untuk anti-vaksin sebenarnya. Okey, so saya rasa dah tak ada soalan. Hanya nak ilmu sahaja akan faham. Doktor, jika terlebih dos vaksin dicucuk, ada kesan ke? Mungkin lebih 2 kali ambil. Siapa yang ambil sampai lebih 2 kali tu? Kamu tak boleh ambil lebih 2 kali, takkan diberi pun. Kamu akan diberi sekali, dia akan dipantau, tengok kamu ada apa-apa side effect atau tidak. Kalau tak ada, nanti kamu akan diberikan dos kedua. Kepada orang yang dapat side effect yang agak teruk selepas dos pertama, contohnya sampai allergic, sampai sesak nafas dan sebagainya, kamu kemungkinan besar tidak digalakkan untuk ambil dos kedua, tetapi bergantung kepada individu tersebut juga. Saya nak terangkan sedikit kenapa vaksin mRNA ini memberi alahan. So, ia masih di dalam kajian. Kenapa untuk sesetengah orang dia memberi alahan yang teruk? Sebab company itu percaya bahawa bila dia ambil untuk clinical trial tu, alahan tidak menjadi satu exclusion criteria ketika itu. Alahan dia hanya cakap alahan teruk sahaja. Alahan yang biasa-biasa dia tak kata tak boleh. Jadi bila clinical trial dia, sebenarnya dia ada cuba terhadap orang yang memang orang yang memang ada alahan, dan ia tidak memberi apa-apa kesan yang sangat teruk. Tetapi lepas bila dia roll out ni, dia macam agak pelik sikit. Kenapa ada dalam 22 orang tu yang dapat severe allergic reaction? So mereka masih tengah kaji, tapi dia rasa most likely yang memberi allergic ni adalah lemak ni. Yang saya kata ada lemak dekat sekeliling bubble ni. So ada 4 jenis lemak. Salah satu lemak itu yang disebut PEG. Dia rasa mungkin PEG itu yang menyebabkan allergic, tapi dia kata sebenarnya PEG ni dah digunakan dalam banyak ubat-ubatan, especially ubat sembelit dan sebagainya. Jadi dia rasa macam sepatutnya macam, dan PEG ni juga ada dalam beberapa bahan-bahan kosmetik dan sebagainya. Jadi dia rasa macam sepatutnya tak ada masalah pun, tetapi mereka masih tengah kaji dengan aktif untuk melihat apa yang dia boleh buat untuk ubah suai benda tu dan jadikan ianya lebih bagus. Alright, selain daripada itu, semua kesan sampingan lain yang disebut adalah sebenarnya saya sebagai seorang doktor rasa populasi yang divaksin dengan populasi yang tidak divaksin lebih kurang sama sahaja. Tak ada beza sangat pun. Biarlah nak kata demam ke, hampa kita yang tak vaksin ni pun kadang-kadang demam, sakit tangan, benda-benda lain, lymph node swelling, Bell's palsy, kecuali kemerahan tu kalau kita tak cucuk apa-apa memang tak merah lah. Tapi kemerahan tu kadang-kadang kita cucuk obat biasa ke, cucuk air sahaja pun boleh merah juga. Jadi saya rasa yang lain semua tak adalah teruk sangat, kecuali ada peratusan yang sangat kecil yang mendapat severe allergic reaction. Jadi bila mereka tengok balik, sebenarnya orang-orang ni pernah ada allergic reaction yang teruk sebelum ini. Sebab itu dia kata orang yang allergic reaction yang sangat teruk jangan ambil. Tapi yang kata-kata sikit-sikit saja dia kata boleh ambil lagi. Jadi jangan risau, sebab allergic reaction ni benda yang doktor dah biasa rawat. Jadi doktor tak ada masalah. Doktor boleh selamatkan kamu. Tapi COVID ni benda yang terlampau baru. G6PD saya rasa boleh ambil, tak ada masalah. Contoh penyakit macam G6PD ni, saya rasa mRNA teknologi ni yang akan memberi wajah baru kepada penyakit-penyakit macam ni. So saya sangat berharap sebenarnya mRNA ini akan menjadi next revolusi perubatan. So siapa yang ada anak-anak pandai, suruh mereka jadi saintis dan bawa lebih banyak rawatan berbentuk mRNA ini untuk kebaikan kita semua. Okay? Alright, itu sahaja sesi live hari ini. Tolong sampaikan salam saya kepada kawan saya sendiri, Dr. Roland daripada KL Sky Clinic. Saya menjemput dia untuk berdebat live dengan saya tentang topik mRNA vaksin. Nak ambil ke tak nak? Kalau dia sudi, kita berjumpa lagi dalam satu sesi FB Live. Take care, bye.